Politik negara digemparkan dengan spekulasi langkah Dubai di akhir 2023 yang dimainkan secara besar-besaran di media sosial oleh pempengaruh pro-Perikatan Nasional. Spekulasi rancangan tersebut menjadi semakin heboh apabila ia disahkan oleh Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JECOM, Ismail Yusof, 30 Disember lalu. Sejak pengesahan oleh Ismail, kredibiliti agensi tersebut kemudian dipersoal apabila dakwaan itu tidak disertakan dengan sebarang bukti. Isu tersebut menjadi lebih rumit selepas pengesahan JECOM kerana pihak yang dikaitkan menafikan penglibatan mereka. Namun, ada pula pihak yang mengakui terdapat rancangan sedemikian. Persoalannya, mengapa JECOM bertindak sedemikian? Tidakkah ia akan mengundang pelbagai persepsi yang negatif mengenai kerajaan? Wartawan Kini TV mendapatkan pandangan daripada beberapa penganalisis mengenai apa yang tersirat maupun tersurat di sebalik kenyataan JECOM tersebut. Pertama sekali, bila kita melihat tindakan JECOM sebagai sebuah agensi kerajaan dan berada di bawah bumbung Jabatan Perdana Menteri, saya rasa ramai yang akan bersetuju bahawa mengeluarkan kenyataan yang bersifat kenegaraan tanpa ada bukti yang jelas menimbulkan keraguan terhadap status dan wibawa kerajaan itu sendiri. Saya rasa itu yang ramai yang berfikir mengapa boleh mengeluarkan statement ataupun kenyataan bersifat kenegaraan tanpa ada bukti yang jelas. Jadi bukan saja dia menimbulkan persoalan tentang integriti atau wibawa kerajaan. Dalam era digital juga sukar untuk kita memberikan kenyataan tanpa pembuktian. Kerana tindakan ini akan memberi peluang, membuka peluang yang besar, terutama sekali untuk netizen menyela dan mengkritik tanpa batas tindakan sembrono inilah. JECOM merupakan agensi yang dijenamakan semula daripada Jabatan Hal Ehwal Khas, JASA, yang sebelum ini dikaitkan dengan siri propaganda parti pemerintah. Bekas Ketua Pengarah JASA Muhammad Puan Azhar Kashi sebelum ini turut mempersoalkan motif Ismail menimbulkan isu berkenaan yang disifatkannya sebagai analisis cetek sehingga menyebabkan kerajaan terpaksa mengambil sikap defensif. Bagi Profesor Kartini Abu Talib dari Universiti Kebangsaan Malaysia, setiap kenyataan yang dikeluarkan daripada agensi penting kerajaan harus memikirkan kesannya baik dari segi politik maupun impak ekonomi. Seharusnya dalam keadaan ekonomi negara masih lagi berdepan dalam tempoh pemulihan selepas COVID dan pandemik dan COVID. Kemudian kita lihat melalui fasa-fasa inflasi. Jadi keadaan ini tidak akan membawa apa-apa kebaikan. Terutama sekali apa-apa saja langkah yang bersifat untuk menggugat kestabilan. Sekarang yang rakyat mahukan ialah satu kestabilan yang kukuh bagi memulihkan pembangunan ekonomi, sektor pekerjaan baru, kesejahteraan masyarakat boleh diurus dengan baik. Kalaulah masih memainkan sentimen untuk menggugat kestabilan setiap ada, ianya tidak akan menguntungkan. Terutama sekali pihak pembangkang juga telah menafikan apa-apa jua tindakan yang bersifat langkah Dubai dan sebagainya. Bila tidak ada bukti, saya kira pendek kata, kalau tidak ada bukti, maka JECOM sebagai sebuah agensi kerajaan harus lebih berhati-hati dalam menuturkan apa jua pernyataan. Ini penting untuk memastikan bahawa JECOM itu bersifat relevan. JECOM itu sebagai aparatus yang memperkasa hubungan komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Selepas penjenamaan semula JECOM, fungsi dan peranannya turut berubah. Bekas Menteri Komunikasi dan Multimedia Saifuddin Abdullah dalam sidang Parlimen berkata, matlamat utama penubuhan JECOM adalah untuk mewujudkan komunikasi dua hala antara kerajaan dan rakyat bagi menyampaikan maklumat yang tepat dan sahih. Dalam masa yang sama, Saifuddin turut memberi jaminan JECOM tidak akan menjadi mesin propaganda pemerintah. Namun bagi penganalisis sosiopolitik dari Universiti Malaya Dr. Abdul Mukid Muhammad, JECOM dilihat sudah tersasar dari peranan dan fungsinya. Kalau kita buat perbandingan antara JECOM dengan institusi politik, komunikasi politik sebelum ini, sebagai contoh JASA yang kita selalu sebutkan, mereka ini tidak bergerak seperti mana JECOM. Isu yang direspon itu lebih kepada yang dibuat secara di peringkat
di peringkat lapangan, tidak dibuat dengan atas kapasiti JECOM, atas kapasiti jasa itu sendiri. Dan kita tak melihat dan kita tidak tahu sebenarnya bagaimana jasa itu berfungsi, tetapi yang kita tahu adalah sebarang isu yang berkaitan propaganda-propaganda politik itu akhirnya sampai kepada pengetahuan rakyat, tapi tidak melalui jasa secara rasmi. Jadi itu yang pada saya satu persoalan yang kita perlu fikirkan, dan kenapa banyak isu-isu sebelum ini dijawab juga atas kapasiti JECOM. Saya selalu nampak kalau sebelum ini kalau kita lihat kepada ketua pengarah JECOM, Dr. Agus, keluarkan kenyataan, banyak kenyataan untuk membela kerajaan, sebagai contoh. Dikeluarkan kenyataan secara rasmi sebagai ketua pengarah JECOM, sedangkan JECOM itu pada saya tidak berfungsi sebegitu. Dia lebih kepada menyampaikan secara akar umbi, menyampaikan satu-satu isu itu secara lapangan, bergerak secara yang kita pun tak tahu macam mana cara pergerakan mereka. Jadi kalau berbalik kepada persoalan kenapa JECOM perlu untuk berbuat begitu, pada saya itu persoalan pentadbiran dalam JECOM itu sendirilah. Mereka tak tahu macam mana JECOM sepatutnya berfungsi. Sebab kalau JECOM ini sepatutnya mengambil pendirian ataupun bergerak secara berbeza daripada Jabatan Penerangan. Kalau ingin bergerak secara official atas kapasiti institusi, itu kita boleh serahkan kepada Jabatan Penerangan, bukan kepada bukan kepada JECOM. Jadi ini satu perkara yang perlu untuk difikirkan balik tentang JECOM. Susulan pendedahan JECOM mengenai langkah Dubai, agensi itu menerima kritikan hebat dari orang ramai dan mendakwa ia sebagai taktik mereka untuk memulihkan imej selepas skandal bekas ketua pengarahnya, Muhammad Agus Yusof. Puan Zarkashi yang juga ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO berkata, imej JECOM dilihat semakin merudum susulan kontroversi membabitkan dakwaan rakaman perbualan lucah Agus dan kaki tangan agensi itu, Abdul Wahab Abdul Kadir Jailani, beberapa bulan lalu. Namun, menurut Profesor Kartini, dia menganggap langkah Dubai tiada hubung kait dengan isu tersebut. Agak sukar untuk saya melihat dan menilai bahawa tindakan JECOM mengeluarkan kenyataan berkenaan langkah Dubai itu ada kaitannya, ada korelasinya dengan skandal ketua pengarah. Saya rasa tidak. Dia harus dilihat dalam dua konteks yang berbeza. Dan kalau itulah tujuannya, saya rasa tidak wajar. Tidak wajar untuk memulihkan, misi memulihkan skandal ketua pengarah JECOM melalui tindakan diversion seperti ini. Tidak tepat. Saya kira terpesong sipi dan tidak wajar juga untuk melihatnya dalam keadaan yang begitu. Langkah Dubai terus menjadi topik perbualan hangat selepas sebulan ia dihebahkan. JECOM pula kini dilihat di ambang badai apabila agensi itu berkemungkinan akan dirombak. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil dalam satu sidang media mengakui kerajaan bercadang untuk mengambil langkah tersebut. Kenyataan itu juga selepas Puan menggesa agar agensi berkenaan yang dahulu diletakkan di bawah penyelidikan pejabat Perdana Menteri JECOM ini harus berfungsi kepada secara lebih strategik. Isu-isu yang dibangkitkan, isu-isu politik, isu-isu yang berkaitan dengan naratif yang dimainkan oleh pihak pembangkang, kepercayaan rakyat, mengembalikan kepercayaan rakyat kepada kerajaan, isu tentang banyak isu yang berkaitan dengan kerajaan yang tak mampu untuk dilakukan oleh sebuah jabatan penerangan, itu ialah tugas yang perlu dibuat oleh JECOM. Jadi kalau perlu kepada rombakan, pada saya JECOM perlu melihat semula apakah sebenarnya bidang tugasan ataupun skop kerja oleh JECOM itu sendiri. Bukan soal pentadbiran siapa yang menjadi ketua pengarah ataupun siapa yang menduduki kursi-kursi JECOM itu, tapi soal gerak kerja itu. Itu sepatutnya menjadi pertimbangan kalau betul JECOM itu ingin memerlukan rombakan lah. Dalam usaha memperkasakan literasi politik itu sendiri. JECOM boleh mengeluarkan apa jua informasi berkenaan keberadaan masyarakat. Usaha untuk memperkasa literasi politik kerana dia menjadi sebuah ejen yang tugasnya adalah untuk memperkasakan the government of the day. Dan
dan apa yang paling penting ialah keterikatan dia kepada masyarakat. Dia seolah-olah mewakili suara pemimpin untuk disampaikan kepada masyarakat, vice versa, masyarakat juga kepada melalui JECOM kepada pemimpin. Jadi itu yang seharusnya JECOM beri tumpuan dan fokus kepada ruang lingkup JECOM sendiri, iaitu term of reference ataupun job description yang sedia ada dalam huraikan apa peranan dan fungsi JECOM sendiri, ya. Walaupun sekalipun ianya benar, ya, ia bukan dalam skop ruang lingkup kerja JECOM, dia kena kembali fokus kepada bagaimana um, mengenengahkan isu kemaslahatan masyarakat, dan bagaimana keberadaan masyarakat dan usaha untuk menjambatani antara kerajaan dan masyarakat itu yang perlu diusahakan. Ketika ini, kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim dilihat berjalan seperti biasa. Walaupun terdapat langkah yang diatur dengan yang terbaru, pembangkang mendakwa sudah mempunyai bilangan akuan berkanun SD yang mencukupi untuk menukar kerajaan. Ia disahkan sendiri oleh pengarah pilihan raya PAS Muhammad Sanusi Maknur yang mendakwa SD yang dikumpulkan sudah cukup dan mereka hanya menunggu hari untuk mengumumkannya. Bagaimanapun, penganalisis percaya sebarang usaha untuk menukar kerajaan akan ternoktah menjelang 1 Februari depan. Tentulah idea-idea untuk menumbangkan kerajaan, saya kira pasti akan berlaku dan berulang. Tapi saya kira apabila selepas 1 Februari ini, yang di-Pertuan Agong yang baru dari Johor, saya kira beliau baginda akan menotahkan usaha-usaha tersebut dan mengarahkan fokus kepada ekonomi dan pembangunan, bukan cuba untuk tebuk atap dan sebagainya. Saya kira kedekasan inilah yang dapat memberikan impak yang besar agar tidak ada gangguan-gangguan yang leceh, remeh, tidak bertanggungjawab daripada pihak pembangkang ataupun sekutu mereka. Selepas daripada kegagalan langkah Dubai ini, saya rasa parti-parti politik ataupun politikus-politikus ini sudah pun mula untuk bersifat lebih realistik dan juga lebih berhati-hati sebenarnya untuk menggerakkan gerakan yang sama. Terutamanya selepas ini kita akan ada yang di-Pertuan Agong daripada Johor, yang mana kita lihat kenyataan-kenyataan bakal yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim itu sudah pun menunjukkan satu reaksi bagaimana sikap kita kata yang di-Pertuan Agong kepada mana-mana pihak yang cuba untuk menggoyahkan kerajaan yang sedia ada lah. Pada saya itu ialah satu kenyataan yang neutral sebenarnya daripada yang di-Pertuan Agong. Bukanlah bermaksud yang di-Pertuan Agong mencampuri urusan politik dan sebagainya, tetapi kenyataan itu ialah kenyataan yang bersifat harapan dan juga sikit sebanyak akan memberi kesan juga kepada Perikatan Nasional, sebab apabila kenyataan itu dikeluarkan oleh bakal yang di-Pertuan Agong, pada saya itu perlu menjadi pertimbangan yang lebih spesifik lah, yang lebih khusus daripada Perikatan Nasional, daripada pembangkang.